Hai, nama saya Din Sabti. Saya akan ceritakan kepada anda tentang pengenalan situasi pengurusan bahan sisa industri di dunia pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, ayo kita kenal lebih mendalam tentang isu yang telah berlaku. Seperti yang kita tahu, bumi merupakan tempat tinggal kepada setiap manusia. Oleh itu tidak hairanlah jika bumi menjadi tempat kegiatan industri yang sangat besar, tempat kegiatan pembangunan yang sangat meluas serta kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia di bumi. Oleh itu, ada dua industri utama yang menjadi kegusaran. Pertama, industri agrikultur dan juga industri loji rawatan air. Kerana kedua-dua industri ini boleh menyebabkan dan menghasilkan bahan buang industri yang dikenali sebagai bahan pencemar. Bahan pencemar merupakan bahan yang paling kita tidak mahukan kerana ianya boleh menjadi punca kepada pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar sekaligus boleh menjejaskan kesihatan masyarakat di sekeliling kita. Jadi, pernahkah anda terfikir apakah keburukan bahan pencemar? Menurut daripada kajian telah kami lakukan, iaitu daripada Association of Swedish Environmental Technology atau lebih dikenali sebagai ASET, menyatakan ada 3 keburukan jika bahan pencemar ini dilepaskan sewenang-wenang. Pertama, bahan pencemar akan meningkatkan gas rumah hijau atau lebih dikenali sebagai GHG. Kedua, apabila bahan pencemar mengambil masa berjuta-juta tahun untuk dihapuskan. Dan juga yang terakhir keburukan, bahan pencemar akan mencemarkan air. Melalui 3 keburukan ini, untuk diatasi, satu syarikat multinasional Sweden iaitu Swedish Cleantech telah pun menghadirkan inisiatif SeaGreen. Projek SeaGreen ini merupakan projek yang akan mengumpulkan setiap pakar-pakar dari segi pengurusan sisa industri untuk dikumpulkan di bawah satu meja bulan berbincang bagaimana untuk mengatasi masalah ini dengan menghadirkan solusi untuk menghasilkan beberapa teknologi hijau bagi pengurusan sisa industri yang efisien. Oleh itu, hasil diskusi yang telah dijalankan, mereka menghasilkan idea untuk membuat teknologi hijau yang diberi nama sebagai Oxy Power HTC. Teknologi hijau ini akan diterangkan lebih lanjut dari segi pengaplikasian dan kepentingan yang digunakan oleh dunia kini dari segi pengurusan sisi industri, dan perkara ini akan diceritakan lebih lanjut oleh Amirul. Semua kilang kertas seperti Listora Enso Floating Mill di Heinola, Finland menghasilkan sisa organik dalam jumlah yang banyak. Sisa ini dipanggil enap cemar atau sludge yang terhasil daripada pembuatan kardbord. Di Heinola, mereka menghasilkan sekurang-kurangnya 18,000 tan setiap tahun dan sehingga kini ianya masih dibakar di dalam dang-dang kilang. Dua masalah utama dengan pendekatan ini ialah, pertama, bahan enap cemar basah mengandungi 85% air dan ianya agak mahal untuk dibakar, serta sekiranya disimpan di tempat terbuka, ianya terurai dengan perlahan dan menghasilkan gas rumah hijau serta lebih menyakitkan, baunya sangat teruk. Dengan SeaGreen Oxy Power HTC plant, kilang pembuatan kertas mempunyai alternatif yang lebih baik untuk bahan enap cemar. Dengan menukarkan bahan enap cemar menjadi bahan api kering, kilang kertas dapat mengambil manfaat daripada tenaga yang wujud di dalamnya. Ianya dapat menjemakkan kos bahan api kilang dan ianya juga dapat mengurangkan emisi gas rumah hijau. Justeru menandakan kilang tersebut lebih mesra alam. Air yang disingkirkan kaya dengan hidrokarbon dan ianya membantu kilang meningkatkan penghasilan biogas. Ianya juga mengandungi nutrien di mana ianya digunakan dalam loji rawatan air kilang. Ianya bermaksud kos kimia yang rendah bagi kilang. Tambahan pula, Oxy Power HTC mengandungi sebilangan inovasi teknikal. Seperti contoh, ianya menggunakan tenaga di dalam bahan enap cemar untuk menghasilkan haba yang diperlukan, menjadikannya kurang mahal untuk dikendalikan. Sekali ianya dihidupkan, ia terus berjalan. Direka di Sweden dan disambungkan di Finland.
Loji jana kuasa ini akan mula beroperasi di dalam beberapa bulan yang akan datang. Sebagai sebahagian dari matlamat kelestarian Stora Enso, Oxy Power ini akan mengurangkan kesan iklim kilang dari lebih dari 2,500 ton emisi karbon setiap tahun. Bersama dengan Stora Enso, kita membina Oxy Power HTC, langkah terbaik dalam pengurusan bahan enap cemar bertanggungjawab. Seterusnya, inovasi teknologi yang ingin kami hasilkan ialah penapis udara berkonsepkan teknologi hijau. Asap daripada kilang perindustrian merupakan salah satu penyumbang utama kepada pencemaran udara. Antara gas-gas beracun yang terdapat dalam asap ini ialah sulfur dioksida yang boleh menyebabkan kesukaran bernafas, batuk, bronkitis dan kanser peparu. Selain itu, terdapat juga gas karbon dioksida yang boleh menyebabkan penyakit barah, asma, kekejangan dan anemia. Malahan, gas-gas ini juga akan memberikan beberapa kesan sampingan kepada alam sekitar sebagai contoh, kesan rumah hijau, penipisan lapisan ozon dan juga hujan asid. Teknologi yang diaplikasikan dalam penapis udara ini. Pertama, kami menggunakan panel suria untuk menjana tenaga daripada cahaya matahari. Seterusnya, tenaga tersebut akan ditukarkan kepada tenaga elektrik untuk kegunaan penapis udara. Kedua, kami juga mengaplikasikan teknologi venturi scrubber yang di mana teknologi ini akan mencampurkan zarah-zarah daripada bahan pencemar dengan air. Kemudian, air tersebut akan dirawat terlebih dahulu sebelum dibuang. Bagaimanakah teknologi ini dapat memenuhi kriteria teknologi hijau? Pertama, penggunaan cahaya matahari sebagai sumber tenaga kepada teknologi ini dapat menjimatkan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Kedua, teknologi ini juga dapat mengelakkan bahan-bahan pencemar daripada terbebas ke udara yang boleh menyebabkan kesan rumah hijau, penipisan lapisan ozon dan juga hujan asid. Dan yang ketiga, teknologi ini juga dapat mengurangkan pencemaran udara sekaligus kesihatan organisma di bumi dapat dijaga.